satu hadis diceritakan seorang tadi kan, dia biasanya tiap-tiap lepas isyak ni dia ada majlis lah, majlis ilmu ibadat. Tapi satu hari tu dia lepas sembahyang isyak sunat terbaring terus. Sebab apa? Sebab dia keletihan bekerja mencari rezeki yang halal yang diniatkan untuk jalan Allah Ta'ala. Letih sangat. Maka segala dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia cari rezeki yang halal betul atau kelebihan dia besar. Maka bersembunyi, kalau tak ada urusan tu maka dia mengasingkan diri baik. Ya, kita kena kenal, kita ada satu keadaan panggil kita suka, kita tidak dikenal. Tapi ada satu kumpulan, satu tajuk ni, kalau ada dia dah tilik, dia semak betul-betul, jalan dia selamat dan tidak ada terlibat dengan kemurkaan dari segi syariat, ya, maka dia rasa lebih selamat, dia asin terus. Maka dia tak boleh duduk dalam kawasan-kawasan yang ada ikatan kewajipan syarak. Dia kena lari badiah hutan ni, seorang-seorang duduk sana, ada tahu. Dia nak uzlah hutan dengan seorang rimau pun kau lari. Kan? Ada setengah tarekat sufi kan, dia test nak murid, dia letakkan tengah hutan zikir. Tok Guru pantau lagi jauh kan. Oh, dia tak zikir menggigil. Ya, kata nak uzlah betul tahu malam semalam dah menggigil. Sebab tak kuat lagi rohani. Ada kalanya bahawa ia pergi pada tempat yang tiada melazimkan dia di sana furud, mana segala fardu. Ni nak buat uzlah, nak asing diri, tak nak campur, kemudian nak bersihkan hati. Sedangkan dia dengar suara azan, dia tak boleh tu. Dia dengar suara azan, dia kena pergi sembahyang. Ya, seperti di kepala bukit dan di perut dusun, mana dia pergi tempat yang tak ada suruhan azan di sana. Maka dia buat betul-betul dalam itu kalau dia mampu, tak ada salah. Dan dia tidak ada iyan, dia tidak ada rangkaian syariat keluarga dia seorang misalnya dia. Dia kalau dia pergi, tiba-tiba anak isteri yang melupa kewajipan syarat letak ditinggal, tak boleh. Kaedah ni dalam tarikat Naqsyabandiyah dia ambil, tapi kita tak buat lama. Yang kita buat suluk, itulah dia. Ya, 3 hari, 4 hari kita pergi sab. Jadi kita putuskan sementara. Ya, kalau kita kursus, contohnya dia cerita kelakar kan ni. Soal ni dia masuk suluk. Kan? 3 hari. Bini dia tak pergi. Wah, dia bunguk macam kumbang. Laki dia pentukar tajuk. Saya 3 hari, pergi mana bang? Nak pergi kursus. Oh, tak apa, dia siapkan baju. Kursus lagi pula. 3 hari sama. Bila kursus, tak ada apa pula. Bila nak kursus rohani dengan Tuhan lah. Itulah. Ya. Dan sesungguhnya melihat aku di Mekah, harasallahu ta'ala, setengah masyayikh, setengah ulama-ulama besar, wali besar, mengasingkan mereka itu setengah daripada ahli ilmi. Ya, ada diasing. Dan mereka itu tidak hadir akan Masjidil Haram. Dia tak pergi sembahyang Masjidil Haram. Di dalam jemaat, dia tak pergi juga. Serta hampirnya daripadanya. Sedangkan dia dengar dan hampir. Dan sejahtera halnya. Tak kata sakit, tak sakit. Siapa tu masyayikh kan? Pencadangan tu wali tu. Ada. Ini kita kena tengok. Banyak fakta yang kita kena tengok. Jangan terkejar seorang. Ya, tengok. Apa masalah dia? Apa keadaannya? Maka aku bertanya akan dia suatu hari daripada demikian itu. Kenapa benda ni berlaku? Waktu pergi datang aku kepadanya, maka menyebut ia bagiku daripada uzur. Sebenarnya dia kata walaupun dekat Masjidil Haram dia tak pergi sebab ada uzur. Apa uzur dia? Tengok. Barang yang kami sebut akan dia dahulu itulah bahawa yang didapatnya daripadanya daripada pahala tiada memada dengan barang yang menghubungkan dengan dia daripada dosa. Orang panggil apa? Tak pula modal. Dia pergi ibadat. Ya, nak pergi tu dia pergi balik, dia cek-cek, dia sampua balik, tengok maksiat macam mana. Oh, tak pula modal dia. Itu maksud dia. Ya. Kita tak cek benda ni kan, kita pakai kedah je. Ya, kedah je kan. Sementara nak sampai ke masjid ni banyak mata tengok maksiat. Ya, saja tak ada apa-apa sebab kita tak ada tak kuat lagi. Pengukuran kita tak kuat. Sebab dia bila orang dan kalbi dia sudah berlazat dengan Tuhannya, kenikmatan rohani dia berasa kuat. Bila kena maksiat dia terasa kegarannya. Dia akan terasa ketawaran dia dah mula. Ya, pick up dia dah kurang. Tu digalat tu. Benda ni besar, kecil. Nak dapat payah. Dia tak jaga kan, dia hilang-hilang tawar balik. Tu dia cek balik dan dia ada sebab. Dan menghubungkan daripada dosa lebih banyak hasil tuntutnya pada keluar kepada masjid dan daripada berjumpa dengan manusia. Ya, sebab dengan berjumpa manusia tadi macam-macam hal kita. Ya, kadang tak ada kita maksiat, tak ada tengok maksiat. Ya, tak ada pun nampak aurat bagus tutup. Tapi maksiat apa? Maksiat batin. Kena. Ya, kita kalau orang sakit dan demam, maka uzur Jumaat dia tak pergi tak apa. Dia demam, uzur syar'i itu fiqh. Maka yang ni pula ulama ni buat sakit dalam. Rohani dia dirasa terjejas. Maka mana lebih besar sakit luar dengan sakit dalam. Sedap dibahas tajuk tu. Ya, Imam Ghazali bahas panjang. Tapi Imam Ghazali ambil lain tengah. Ya, kita pergi tapi kawan. Sebab dalam suluk dia pergi. Tengah suluk ada dia tak keluar. Sebab dia pakai hujah. Tu ada hujah. Tapi dia orang ni nak jaga supaya fitnah tak ada, pergi tapi kelubung. Dia pergi jalan tunduk je pandang bawah. Ya, jaga supaya tidak ada dua fitnah dielakkan. Maka jika engkau suka akan jalan yang kedua, engkau putuskan daripada segala manusia sekali-kali, maka jalannya keluar kamu pada tempat yang tiada berhadap atas segala fardu. Kalau tu dia kena lagi. Ya, dia seorang syarat dia seorang. Tak ada anak bini, tak ada tanggungan ibu bapa yang tanggung semua, tak, dia seorang aja. Sekali rasa-rasa nak ejak-ejak ni, mana rasa lagi payah hijab dia, ambil belakang dia lagi terus. Jangan ada dengar suruhan azan dengan aku lagi. Kalau lagi tu dia kena tanggungjawab adik-adik dia. Itu kalau dia boleh buat. Kalau tak boleh buat, jalan kedua dia. Jadi jalan pertama ada, jalan kedua dia, jalan ketiga ada. Imam tadi buka jalan tu. Semua perbincangan detail sebenarnya apa? Nak jaga qalbi. Maka dua jalan yang pertama tu terlebih sejahtera.
Manakala dia betul-betul dia tak boleh mampu lagi, dia rasa terjejas sangat konteks marifat dengan Tuhan dan dia tak ada tanggungan syariat lain pun dia isi buat dia. Satu. Ya. Tapi kalau dia ada masih lagi tanggungan sana atau tak ada lagi, dia kena pilih jalan kedua pula. Yang kedua dia bercampur tetapi dia jaga. Ya, dia jaga betul. Segala percampuran yang tidak datangkan manfaat dia kena elak. Dia bercampur tempat yang mendatangkan manfaat saja. Itu sajaannya. Tidak diluluskan umpama lelaki ini i'tizal, mana dia pergi mengasingkan diri masuk dalam hutan seorang-seorang tak boleh. Orang perlu kat dia tiba-tiba dia lagi tak boleh tu. Ya. Tapi naklah dirinya tadi antara mereka mana dia duduk sekali memberi nasihat, memberi petunjuk ya pada jalan Allah Taala akan makhluk Allah Taala, menolak daripada agama barang yang datang mana iskal, kesamaran, muskil-muskil yang boleh persatkan, dia akan tolong bimbing dan menyatakan bagi ahkam dan hukum-hukum syariat ya yang perlu diketahui yang menjadi kewajipan. Maka cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sabda iza zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Berat ni. Apabila nyata bid'ah, setengah riwayat iza zaharal fasad, apabila nyata terang kepasadan, dan kepasadan paling besar tadi tenggelamnya umat dalam lautan kejahilan. Itu bahaya tu. Ya, sampai umat dah tak kenal Tuhan dia, umat dah tak tahu cara nak beribadah kepada Tuhannya, dan umat dah tak tahu apa matlamat hidup dia. Oh, itu ifsad, kerosakan paling besar. Disebabkan apa? Ada beberapa orang yang tahu tadi dia selamat diri, dia lari. Bila orang lain terkapai-kapai, itu tak boleh tu. Tu haram dia lagi kali. Bahkan dia dilaknat oleh Allah Taala. Tengok. Apabila nyata bid'ah dan diam orang alim ada dia tak ada dia biar, maka atasnya laknat Allah Taala wal a'yazubillah. Dan barang yang disebut oleh bagimu Ma'mun Ibnu Ahmad radhiyallahu anhu, bahwasanya Ustaz Abu Ishaq rahimallahu taala berkata ia bagi ubat, siapa ubat? Mana ahli ibadat pada Jabal Lubnan. Di Jabal Lubnan tu hebat kan, tempat perhimpunan ubat, aulia, wali-wali. Dia kata apa? Hai orang yang memakan rumput. Dia orang sana uzlah hebat kan ni. Dia pergi tu dia makan air celah batu. Makanan dia gumpuk-gumpuk sampai dia buang air pun ada jadi hijau. Ya, tu hebat kan tu. Dia perap habis nafsu luar. Dia tumpuk ibadat betul. Dia cepat terbuka hijab dia orang. Tapi syarat dia penuh tadilah. Dia kata, hai orang yang makan rumput, tinggal kamu akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ya mana tangan mau bertanding orang ahli bid'ah. Kau biarkan mereka tak ada ilmu ahli bid'ah menguasai mereka jadi sesat jalan Tuhan. Masyghul kamu di sini dengan memakan rumput. Yang kau jaga diri kau seorang, yang lain kau biarkan dia. Pusing dia balik tu. Dia maknanya apa? Benda ni tajuknya besar. Dia kena pinjam betul-betul menghadisi. Kemudian kata mereka itu baginya bahawasanya kami tidak kuat atas bersahabat manusia. Kami lari kenapa kami tak mampu. Kami nak terik dia pun tak boleh, takut kami pula terterik. Ada hujah dia pula. Baik. Dan sungguhnya telah diberi akan dikau Allah Ta'ala kuat, maka lazimkan engkau dengan demikian itu. Kau ada kekuatan lagi tu, lazim gunakan dia pada demikian itu. Maka mengarang ia akan kitab, kemudian daripada demikian itu ulama besar kitab dikarang tu. Nama dia apa? Jami'ul Jad dan Khafi. Ya, wal Khafi fi ma'rifatil wali. Dan adalah hal mereka itu serta banyak ilmunya tu, penjalan orang tu, dan amal ibadat yang banyak, dan tilik yang daqiq, maknanya renungan pandangan yang halus yang dalam pada suluk jalan akhirat. Ya. Makanya di kalangan dalam tu ditengok sebab apa, supaya jangan tersilap langkah ya. Dalam bab uzlah ni jangan silap langkah.